والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. اللهم اجعلنا ممن صام وقام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن غفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وبناتنا وذرياتنا وجميع من أحسن إلينا من المسلمين والمسلمات من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan wal akhwat, mu'takifin, mu'takifat dan rahmat Allah sekalian, malam ini kita akan memasuki malam yang ke-23 dan diharapkan semoga 23 ini adalah banyak kata-kata pendapat ulama yang mengatakan bahawa jatuhnya Lailatul Qadar. Jadi insyaAllah kita akan melipat gandakan amalan-amalan kita pada malam ini. Kalau kita liput dah 2-3 malam lepas dah, maka jangan kita liput pada malam ini insyaAllah. Jadi siap-siap 23 malam-malam ganjil seperti ini, kita jangan luput untuk kita sama-sama merebut ambil apa dia Lailatul Qadar di Allah Subhanahu wa taala. Surah yang kita akan baca pada malam ini, Imam akan baca bermula daripada surah Az-Zumar daripada 20 juzuk yang ke-23 yang bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Surah Az-Zumar adalah maksud dia ialah puak yang imam baca sama, baca sama itu tidak balik akhir-akhir puak. Zumara tu puak, Zumar puak. Jadi nak atas dunia ni kau dah nak puak mana, grup mana, parti mana. Nah, puak macam mana, kiri, kanan, kuning, hijau, apa ikut dah. Tapi dalam akhirat asal ada 2 puak. Satu puak yang Allah Subhanahu wa taala akan menghumbankan masuk ke dalam neraka waliyadzubillah, dan satu puak Allah Subhanahu wa taala akan bawa ayat dia bersama dengan malaikat dah. Malaikat ayat dia masuk pada syurga. 2 puak tu. Jadi kita nak duduk puak mana ikut atas dunia ni. Tapi yang menjadi tentu kata kita ni, puak-puak yang kita duduk sekali tu boleh memasukkan kita dalam syurga Allah SWT. Ikut nak duduk puak mana. Boleh menjaminkan. Kalau ada pemimpin pun, pemimpinnya boleh bawa kita masuk syurga. Kalau nak pilih siapa pun, dia tu boleh bawa kita masuk syurga. Kalau nak duduk mana pun, nak duduk apa dia universiti mana, nak duduk ongkar mana, nak duduk apa saja, biarlah kita buat satu jaminan kata pemimpin kita ini boleh menuntun kita ke dalam apa dia syurga, bukan pada neraka. Kita saja satu anak kita juga, kita nak letak mana, nak duduk mana, kita mesti jamin buat satu kepercayaan. Sang paman cahaya tak perlu kata saing-saing kita, kawan kita, bos kita, anak koni kita ke, milu kala kita tu boleh membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam apa dia kerja apa, kalau kerja biasa duduk saling aku nak mendedah. Asal baca. Surah Pak tu Allahu Akbar. Kena duduk sapu tak kau boleh tiap-tiap pagi. Pakai kelumbung. Ya, saya tahu di jalan. Jadi tanya dia bawa kan dia pakai gaji. Pakai gaji kalau sampai masuk pengakuan ni. Dia duduk sapu tak kau nak pagi dan pagi. Kalau dia kalau tak ke Cina. Dan Cina tak ke semua dia duduk sapu tiap pagi. Lagi sapu. Jadi waktu kita nak abuana dan banyak lagi hal yang apa dia jelas yakin kata kerja-kerja tu bawa pada neraka, ada nyodok dia apa macam-macam segala jenis. Benda-benda tu kita pulau lagi. Ayat ini apa dia duduk mula dengan mengenai Al-Quran. Inna anzalna ilaikal kitab itu adalah Al-Quran. Anzala apabila Tuhan buat dengan kalimah anzala makna sekaligus daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia, itu anzala. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, itu makna daripada Lauh Mahfuz kepada langit dunia. Tapi kalau pasal daripada langit dunia main pada Nabi Muhammad, Quran sebut dengan nazzala, nazzalna ataupun tanzil masdar. Kalau maknanya nazzala itu daripada langit dunia kepada dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
melalui Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajak dia mengenai kejadian manusia dari surah ini juga lah. Itu ayat. Nah, dalam jadi manusia ni mula-mula ayat lagi dah. Itu ayat cara manusia. Aku dah mari ada surah-surah dari ayat-ayat tertentu becek-becek lah. Itu ayat kejadian asal kejadian manusia dan sebagainya. Dan Allah SWT mari duduk ayat tabiat manusia. Keseluruhan manusia al-insan apabila dia tu susah, dia tu ditimpa bala petaka, merana, susah payah, maka selalunya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala secara ikhlas. Nah, berdoa kepada Allah secara ikhlas pada tabiat manusia. Tapi apabila dia tu seni, maka dia terlupa semula akan nikmat-nikmat Allah. Nah, itu walik manusia. Allah dalam tempat kita ni kadang-kadang susah ni pun tak ingat pada Allah. Nah, kakak mah, right? Kita tak ingat pada Allah, kita ingat pada tubuh, kita ingat pada benda-benda syirik pula. Tapi dalam Quran ni ayat kata walik manusia kalau dia susah, dia ingat pada Allah. Walik pada jahiliah pada masa dulu. Masa ni dah bersusah, anak sakit umur, anak cacing, anak tak sakit apa, nak ingat ke tok omong jadi apa dia kerja-kerja syirik apa semua nak untuk dah. Nah, right? Mah dia kakak mah dia sudah satu bala dah. Dia bisa itu bawa pula hidup menunjuk pada dia satu bala pula. Jadi tak kena sikit. Nah, tak kena. Pada hakikatnya apabila apa dia biasa manusia ni dia susah dia ingat pada Allah. Nah, ingat pada Allah. Tapi dia apabila dia seni maka itu dia akan terlupa akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga dalam akhirat nanti, nah, kalau surah ni surah Makkiyah, apabila surah Makkiyah dia kecek cara syurga ke kecek nak cambah iman, nak bertambah iman, cambahkan iman, nak merimbuni iman-iman yang ada, nak segar iman ya apa dia surah-surah Makkiyah ni. Dan apabila duduk dalam apa dia sebelum daripada masuk dalam syurga lagi, Allah SWT ayat kata wa badalahum sayyi'atu ma kasabu. Allah Subhanahu wa taala wali segala kejahatan-kejahatan yang dia telah melakukan di atas dunia ini. Mari duduk tengok, cai mai duduk buat video conference depan dia, segala kejahatan, segala dosa-dosa yang dia buat. Dia sendiri khabar. Kita lalu kita terlupa dah segala dosa yang dia buat tu. Tapi kalau cai terlupa ingat boleh. Tak juga, ingat apa kalau duduk situ ni, harus curi situ misalnya. Kata yang kita ingat boleh. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala nak mengazabkan orang-orang ahli neraka ni dengan menayang semula kejahatan-kejahatan dan segala maksiat yang Allah SWT yang dia telah melakukan apa dia dosa atas dunia. Tetapi di samping itu Allah Subhanahu wa taala panggil hamba dia, qul ya ibadi, wahai hamba-Ku. Nah, Allah SWT yang gagah perkasa ini, yang mempunyai apa dia kuasa di seluruh alam ini, dia sanggup panggil kita hamba dia, ya ibadi, hamba-Ku. Nah, kata alladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-Ku yang terlajak dengan diri dia, hak terlajak, hakที่ล่วงเกินที่ล่วงละเมิดที่ชอบละเมิดให้กับตัวเองนะชอบล้ำหน้าอยู่ตลอดล้ำเส้นอยู่ตลอดล้ำแบ็กอยู่ตลอดใช้ประตูTuhan panggil ya ibadi, hakชอบล้ำเส้น daripada hak Allah SWT. Lagu mana? La taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Nah, karena sesungguhnya innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala ampun segala dosa. Semua ikut dosa dakwah. Mu nak besar mana? Besar karun. Dalam hadis mai ayat kata sekiranya anak Adam ini bawa dosa-dosa dia karun sebesar dunia. Karun itu jadi dunia. Patu kita di apa dia penuh dalam karun dunia itu dengan dosa-dosa dia. Kemudian dia datang kepada Allah, beristighfar dan bertaubat kepada Allah. Nascaya aku ampun dosa dia. Barangkali dosa pokok kita tak ada satu. Jadi apa kita duduk tegang nak berdoa kepada Allah dan beristighfar kepada Allah, terutama di ketika ini, di saat-saat seperti ini, di masa-masa dan keluar dalam ini, kita perlu berdoa banyak. Banyak. Dan dalam sepotong hadis yang sahih, Allah Subhanahu wa taala hadis Nabi kata sekiranya manusia ini tidak berdosa langsung,
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nascaya Allah akan memusnah dan menghancurkan manusia lain, manusia ini, dan Allah akan menjadikan manusia lain supaya manusia itu berdosa. Patut Tuhan boleh ampun dosa. Kalau manusia tak berdosa, Tuhan tak ampuni. Patut buat manusia lain ini jadi dosa, buat kesalahan, buat maksiat. Karena Allah Subhanahu wa taala Ghafir, pengampun dosa, Qabilut Taubah. Jadi kalau manusia tak berdosa, nama Tuhan ini sia-sia. Ghafir. Tu. Jadi bagi siapa yang banyak berdosa, jangan berasa putus asa, jangan berasa kata pun tak ada dah dengan Allah. Waktu tu bukan orang mukmin, waktu orang Jepun, orang bunuh diri, waktu orang Rusia, orang Amerika, orang pokok ni bakon, bukan bakon kita, bakon orang Islam, bakon orang mukmin, dia tidak akan bunuh diri dan dia tidak akan berputus asa, tapi dia banyak optimis dia panggil. Jadi tengok molok lengah di dalam. Jadi tak ada kes-kes hidup bunuh diri sangat banyak, tak ada. Nah, walaupun apa saja dosa dia, ikut dapat. Ikut sahabat dulu tu lebih dapat kita ikut. Dia sahabat nak bunuh Nabi, sahabat. Perang Nabi. Kalau kena tu, kalau Tuhan izin bunuh Nabi dah. Pokok sahabat. Tapi apabila dia kembali semula pada pancaran al-Islam, maka dia menjadi pejuang al-Islam dan menjadi pembantu pada umat al-Islam. Kemudian di akhir ni Imam Datuk ada baca samilah. Nah, maknanya Zumar sami. Di akhir-akhir ayat, masya-Allah, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Ni zumara ni. Wasiqa ni maknanya masya-Allah, siqa daripada saku diheret, dituntun. Nah, sepengah lumu kawan dah dimasuk dalam pintu neraka wala yazubillah. Allahumma a'idna minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Nah, apabila sampai pada pintu, maka terbuka pintu itu. Kemudian datang penjaga-penjaga bertanya kepada orang yang bawa mari itu, alam ya'tikum rusulun minkum, adakah tidak datang kepada kamu rasul-rasul yang menyatakan dan membaca ayat-ayat kepada kamu dan menakutkan kamu dengan hari ini? Tak ada kalau dia duduk kata kamu melakukan itu. Mereka bala, mereka jawab, bahkan baca dah, ada yang main ayat dah, tapi mereka sendiri yang hati kerah. Summa qasat qulubuhum, hati mereka itu kerah, lebih daripada batu lagi. Kemudian ada satu kumpulan lain, qila dkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha. Setelah daripada mereka mengaku, maka dikatakan diarah kepada mereka, masukkanlah ke dalam api neraka dalam keadaan yang kekal abadi dalam dia. Fabi'sa mathwal mutakabbirin. Sejahat-jahat tempat bagi orang yang takabur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kumpulan lain juga, Allah Subhanahu wa taala bagi kita ada satu kumpulan lain, wasiqal ladzina taqaw rabbahum. Nah, pokok hak takut pada Allah, pada Tuhan mereka takut pada Allah, takut lawan maksiat, takut nak dosa, takut nak tapawe, nak bunuh orang, tak takut lagu ini. Allah SWT akan hayat dia ilal jannati zumara, kepada syurga secara berbuah-buah. Dan apabila mereka masuk situ, terbukanya pintu syurga dan dikatakan kepada mereka salamun, salam. Kita baca salam-salam tu ialah kita akan jumpa semula di dalam syurga. Tibtum fadkhuluha khalidin. Masukkanlah dalam syurga Allah ini dalam keadaan yang kekal abadi. Maksud dengan ini surah Az-Zumar. Kemudian mari dengan takut pokok kita ni jadi masa gung apabila baca ayat-ayat hasyurga hangaku ni, maka Tuhan tertib Nabi ni, Nabi tertib surah ni melalui ajaran Jibril ini. Lepas pada kecek hal yang ngaku, takut pak kita kejut, mari dengan satu surah pula, surah baru nama surah Ghafir, surah pengampun. Ghafir ni, Ghafara maknanya tutup. Astaghfirullah maknanya aku minta tutup. Kalau kereta hak itu dikatup semula, dipulih semula. Jadi gui sikit kalau kita cari hak yang sangat comel hak moda, sumpah nak baru dah. Itu tidak baik katup ke aipan kita. Bagi ada. Kepek dah darah tu kalau pesak kepek. Pesak je lagi tak nampak gui. Tapi orang tengok luar, comel kata dia mau gewe mon, nampak sinar. Karena kita mengenai canggah pandai katup. Jadi Allah Subhanahu wa taala katup dia.
Katut apa dia kesalahan kita sebenarnya tak ada. Sebenarnya tak ada. Kita jahat. Nah, ngaku dia, ngaku Tuhan, ngaku dia, tapi Tuhan hidup tutup segala kesalahan seolah-olahnya kita tidak melakukan apa kesilapan. Itu surah Ghafir. Nah, Ghafir mula dengan Hamim dan tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, minallahil azizil alim. Itu dia. Kemudian juga ayat ini mengenai syurga yang akan berlaku lah. Balas saya dan Allah SWT bercerita kaum-kaum dulu, kaum Samud, kaum Nabi Saleh, Nabi Hud, orang-orang dulu lebih gagah daripada kita, tak tahu banyak kali ganda. Tetapi kerana mereka berdosa dan melakukan maksiat, maka sedikit pun mereka tidak terkaya daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Bila datangnya azab Allah, mereka hancur buah umat-umat yang dulu. Supaya juga dengan umat-umat yang kemudian yang sekarang ini. Oleh yang demikian, wahai mu'takifi, wahai mu'takifat, dengarlah ayat-ayat Quran ini dan marilah sama-sama kita bertadabbur. Dan akhir tarawih kita pada malam ini, kita akan didengar sedikit sebahagian daripada surah Fussilat. Fussilat maknanya cincang rakyatnya, wayak rakyat berlaku dalam surah ini, dalam Quran. Wayak habis daripada sekecil-kecilnya kepada sebesar-besarnya. Itu saja. Waffaqani Allah wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.